guys, bersama saya lagi dalam Orang Indo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Awal pagi ini sahabat semua, kita mendapat berita yang menggempakan ya berkaitan dengan skandal Jana Wibawa. Akhirnya Datuk Roy akan didakwa hari ini yang turut ya terkait anak kepada mantan Perdana Menteri Kerajaan Tubuh Atap. Tidak lain tidak bukan Abakal, sahabat-sahabat semua. Wow, itu dia ya. Jadi menarik untuk saya kongsikan pagi hari ini. Ya, yang mana selalu dilaung-laungkan oleh parti ini kononnya mereka bersih, stabil, prihatin, penuh integriti dan tidak terlibat dalam sakau menyakau. Tetapi akhirnya sahabat semua, hari ini nama mereka terpalit. Bukan saja bapaknya, turut terpalit juga anaknya dalam skandal Jana Wibawa ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin kongsikan ya sedikit perkongsian berkaitan dengan perkara ini, yang mana Datuk Roy, pegawai SPRM, didakwa atas kesalahan berkait dengan anak Muhyiddin. Itu dia. Ya, anak Muhyiddin, sahabat semua. Siapakah itu? Jadi mari kita lihat berita ini. Seorang ahli perniagaan dikenali sebagai Datuk Roy dan juga seorang pegawai SPRM dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur pagi ini atas dua pertuduhan rasuah sebagai dorongan untuk tidak menahan anak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Datuk Roy yang nama sebenarnya juga adalah Muhammad Hussein Muhammad Nasir dan Muhammad Rasidi Muhammad Said membuat pengakuan tidak bersalah dan meminta dibicarakan terhadap pertuduhan bersama yang menyebut anak kepada pengurus CPN Fikri Yassin Mahyadin. Satu pertuduhan yang diminta atau satu pertuduhan didakwa meminta sebanyak 400,000, manakala pertuduhan kedua disebut menerima 240,000. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di dua restoran berasingan di Kuala Lumpur antara 5 dan 6 Mac awal tahun ini. Wow, terbaik. Ini satu yang amat mengejutkan sahabat semua. Ya, apabila dikatakan Datuk Roy diheret ke mahkamah hari ini berkaitan dengan skandal Jana Wibawa. Dan juga turut terkait adalah anak kepada bekas Perdana Menteri Abakal. Jadi kalau kita lihat individu yang dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan didakwa di Mahkamah Seksyen hari ini, sahabat semua. Jadi peguam lelaki itu adalah Fahmi Abdul Moin ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Jadi dia juga memberitahu pertuduhan akan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Ia membabitkan kesalahan meminta, menerima atau bersetuju untuk menerima suapan untuk diri sendiri atau orang lain sebagai dorongan atau ganjaran atas sesuatu transaksi yang berlaku. Kata Fahmi, menambah Datuk Roy dan pegawai SPRM terbabit akan menghadapi dua pertuduhan di hadapan Hakim Azura Alwi. Datuk Roy itu juga akan menghadapi satu lagi pertuduhan di hadapan seorang lagi Hakim, Suzana Husin. Ya, pada 13 Mac, lelaki terbabit ditahan selepas menyerah diri kepada SPRM selepas dia dikehendaki untuk membantu siasatan kes skim Jana Wibawa. Dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Magistrate bagi pihak berkuasa setakat ini sudah mendakwa 3 ahli politik termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan berhubung skim Jana Wibawa. Ya, skim Jana Wibawa asalnya dilancarkan kerajaan pada tahun 2020 sebagai satu cara untuk membantu kontraktor Bumiputera yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Itulah sebenarnya tujuannya untuk Jana Wibawa ini, sahabat semua. Tapi akhirnya tujuan itu terpesong jauh, sahabat-sahabat semua, apabila kalau kita lihat dalam kes ini bukan lagi Bumiputera yang terlibat. Ya, ada juga tapi katanya Bumiputera ya sahaja yang terlibat, tetapi ada pula kontraktor yang berbangsa Cina, sahabat semua. Jadi segala pendedahan ini sebenarnya menampakkan memaparkan bagaimana penipuan terbesar Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini yang dipimpin oleh Abakal itu ternyata mereka hanya memainkan kononnya projek Jana Wibawa ini khasnya untuk membantu kontraktor-kontraktor Bumiputera. Tetapi sahabat semua,
ia tidak seperti yang mereka laungkan itu. Sebenarnya ia lebih kepada membantu, ya, ia lebih kepada membantu kroni-kroni, membantu orang-orang yang kawan-kawan mereka, keluarga mereka. Demi apa sebenarnya? Untuk mendapat habuan. Disebabkan itu dikatakan lebih daripada 10 kontraktor memberi imbuhan ya kepada parti bersatu ini. Dan yang paling mengejutkan adalah dimasukkan secara direct ke dalam akaun mereka, sehingga kan akaun mereka dibekukan dan sekarang ini disita kerana mengguna ya dalam apa kenyataan ISPRM itu, ya, wang itu terlibat dalam pengubahan wang haram, pembiayaan wang keganasan dan sebagainya. Dan yang lebih mengejutkan adalah ya apabila Datuk Roy ini juga sebenarnya yang bernama Muhammad Husin Muhammad Nasir ini walaupun mengaku tidak bersalah, mereka telah pun dibicarakan ya terhadap pertuduhan bersama yang menyebut kepada anak pengerusi Perikatan Nasional, yaitu Muhyiddin Yassin. Ya, kenapa nama anak Muhyiddin juga ini terlibat? Kerana dikatakan seperti yang saya beritahu tadi, ya, ini adalah dua rasuah untuk dorongan, ya, mereka mencuba untuk merasuah mereka, Datuk Roy dan juga seorang pegawai daripada ISPRM untuk tidak menahan anak bekas Perdana Menteri itu, Muhyiddin Yassin, iaitu Fikri. Sebab dikatakan beliau juga turut terlibat ya di dalam skandal Jana Wibawa ini. Wow, hebat sangat. Bukan saja bapaknya, sekarang anaknya pula, ya, anak suku Sakat sekarang ini kroni-kroni, dan sekarang Datuk Roy Sabah semua. Jadi jelas ini adalah perkara yang sangat mengejutkan rakyat di luar sana, ya, kerana kita tahu ya parti mereka ini katanya mereka adalah parti yang penuh integriti, tiada rasuah, bebas, bersih. Tapi apa yang nyata hari ini, sahabat, kita boleh melihat bahwa mereka adalah geng sapu bersih wang rakyat. Itu dia. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja apa yang pandangan saya berkaitan dengan isu panas ini. Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Apakah Anda juga mempunyai pandangan yang sama? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Dan tapi ingat ya, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walontit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitnah melampau. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nope Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.